Yang dihormati lagi dimuliakan Al-Fadhil Tuan Pengerusi dan Tuan Imam, Tuan Bila, Ustaz Pimpinan, Fadil Ustaz-Ustaz, Ustazah, Muslimin Muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia yang tidak terhingganya, masih lagi memberi kepada kita kesempatan, peluang dan ruang untuk kita membuktikan ketaatan kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, keberadaan kita pada malam yang mulia ini moga-moga mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, ada sebuah hadis yang kita nak kongsi malam ini tuan-tuan sebagai mukadimah. Ini hadis berkenaan dengan azab kubur. Jadi azab kubur ni tuan-tuan dah dengar banyak bukan besi dah banyak daripada ustaz-ustaz cerita bab azab kubur ni. Jadi ini saya petik daripada kitab Bahrul Mazi jilid ke-8. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iza qubiral mayit aw qala ahadukum atahu malakanil aswada azraqani yaqul la ahadihimal al-munkar wal akharu al-nankir." Tuan kata Nabi Muhammad SAW, apabila dikuburkan sesuatu mayat itu, beralihlah orang yang akhir sekali meninggalkan kubur itu 7 langkah, yang mana akan didengar oleh orang yang kita baru tanam tadi, yang dalam kubur itu. Dia dengar langkah itu. Maka bila didengar tu pasal sendiri lah. Maka ketika itu dia hidup dah. Dan sebuah hadis dalam kitab Hikmah Kematian karangan Imam Al-Qurtubi, kata Nabi Muhammad SAW, bila masa roh itu dihantar balik kepada yang mati tadi, yang dikuburkan tadi, ketika mana talqin dibaca, tak kira lah siapa yang baca talqin itu, bila dia menyebut, "Wahai Fulan bin Fulan, akan datang kepada kamu sebentar lagi 2 orang malaikat." Disebut Fulan bin Fulan, Allah akan kembalikan balik roh. Mana kata dia hiduplah, hidup dalam alam kubur. Maka kedua malaikat ini akan positionkan orang yang baru dikuburkan tadi ini dalam keadaan duduk. Maka dia mendengar akan talqin yang dibaca satu persatu. Kalau dia dulu dia hidup kat dunia, dia yakin, maka senang dia ketika itu. Kalau dia tak berapa yakin dulu dia hidup kat dunia, maka ketika itu baru dia nak yakin, terlambat. It's too late baby. Tu yang sedap. Jadi kata Nabi, setelah mana dikuburkan itu, datanglah 2 orang malaikat yang hitam pekat. Tu yang yang satu namanya Munkar dan satu namanya Nankir. Tu tuan-tuan, benda ni belum berlaku lagi. Kita mati nanti akan berlaku. Siapa yang mati, kalau siapa yang mati semalam, dia dah berumah dah hari ni petang. Maka kita pun sama juga. Asal namanya makhluk, yang namanya manusia, pasti akan melalui proses ini. Kastam ni, dia nak cop. Tapi tak ada job GST lagi. Tu. Jadi akan datang 2 malaikat yang namanya Munkar dan Nankir. Apa katanya? Fa yaqula ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Terus didatangkan seorang lelaki, lalu malaikat ni tanya, apa kamu kata tentang lelaki ini? Maka dengan itu juga Allah akan zahirkan muka Nabi Muhammad SAW. Terus maka orang beriman ni, hadis yang pertama ni hadis khas untuk orang beriman. Siapa dia? Kita, insya-Allah. Jadi bila malaikat bertanya, apa kamu kata tentang lelaki ini? Allah jermakan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang dijawab? Fa yaqulu ma kana yaqul wa abdullah wa rasuluh asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Orang yang beriman, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Spontaneously dia boleh jawab. Tuh. Terus malaikat tanya dia, habis soalan tu terus jawab. Ini adalah Muhammad Rasul Allah. Aku mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Tuh. Orang yang bila mana dia hidup kat dunia dulu, dia yakin apa yang dibawa oleh Nabi, dia yakin bahawasanya Quran itu adalah daripada Allah, hukum-hukum yang terdapat daripada dalam Quran itu semua dilaksanakan. Kalau tak dapat dilaksanakan, dia menyokong untuk dilaksanakan. Itu pun sudah cukup baik kan? Ini dah, menyokongnya tidak. Cakap tu macam-macam, tuan. Allahu Akbar. Ni yang jadi tuan. Manusia ni kadang-kadang dia tak fikir. Dia keluarkan satu-satu kenyataan tu, dia tak fikir. Dia ingat saja-saja. Contoh kita puasa, kita puasa. Daripada pagi tu, daripada matahari terbit sampailah pukul 7. Buka puasanya 7.20. Pukul 7 itu kita all the way tu sampai pukul 7 tu okey. Semayang tadi cukup, kalau kita buat apa sedekah apa semua bulan puasa. Sampai bulan pukul 7 kita lapar, tak boleh nak tahan dah. Buka puasa kita. Habis kita punya tu. Habis dah puasa kita tak kira. Serupalah juga manusia akhir zaman ini. Semayangnya bagus, puasanya bagus, solat apa? Zakatnya bagus, hajinya, umrahnya pantang 4 tahun. Setiap tahun pergi. Tapi bila bab kena macam ni hukum-hukum Allah, tak yakinlah. Ada yang kata it's not relevant to my mind lah. Allahu Akbar tuan. Dia boleh kata macam tu. Hukum Allah dia kata not relevant to dia punya mind. Kan? Kat mana duduk dia tuan-tuan? Naya tuan. Jadi kufur, murtad. Lepas dia ucap tu mati. Mana? Nak sembahyang kita? Okey yang kita. Oh, the way tu okey dah tuan. Bila nak menegakkan hukum Islam, tak boleh. Orang tak faham lah. Ini tak faham, itu tak faham. GST pula boleh bagi faham. Siapa yang faham GST ni? Siapa pun tak faham. Tapi laksana juga. Nah. Jadi itu masalah dia. Maka bila pemuda itu jawab macam tu tadi, dia ini Muhammad Rasul Allah, dan aku mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu malaikat tu jawab apa? Fa yaqula qad kunna na'lam annaka taqulu haza. Malaikat tu kata apa? Kami dah tahu dah, hang memang boleh jawab. Hang memang boleh jawab. Kami dah tahu hang akan jawab macam tu. Sebab apa? Kamu dulu duduk di dunia dulu, kami tahu. Hang ni orang baik, orang yang taat kepada Allah, ikut perintah Rasulullah. Apa semua dalam Quran semua kau ikut. Tu orang yang beriman. Malaikat akan cakap apa? Kami tahu. Mana kita setakat tu tuan, kita dah tahu lah, kita okey lah. Walaupun kita tak kata, bila malaikat tu kata kami tahu dah hang akan jawab macam tu, tengok kaki lah. Cuma kita tak kata macam tu, tengok orang lah pula. Kita tak cakap macam tu lah. Dalam tu memang tak cakap lah dah. Maka summa yusahu lahu fi qabrihi sab'u nazira'an fi sab'in. Diluaskan kuburnya itu 70 kali 70 hasta. Untuk kita, untuk orang yang boleh jawab tadi itu, diluaskan terus. Atas arahan Allah, luaskan kubur dia 70 kali 70 hasta. Summa yunawwaru lahu fi. Maka didatangkan oleh Allah cahaya di dalam kubur itu. Allahu Akbar. Cahaya. Yang kita semua tahu kubur, dalam kubur itu gelap. Kita pesanlah, kita wasiatlah dekat anak. Kita kata, Alung nanti kalau ayah meninggal, dalam kubur ayah tu dia tanam pasang gasolin bagi terang. Dia takkan terang. Hinggalah Allah datangkan cahaya. Itu seperti mana kata hadis ni. Maka kata malaikat itu summa yaqulu lahu nam. Nam ni apa? Kata malaikat itu, tidurlah kamu sekarang. Tidurlah kamu. Tidur. Mana kata berdasarkan hadis ini, hadis-hadis yang lain ada juga dikasarkan kata seolah kubur ni ada 4. Jadi berdasarkan hadis ini sahih. Asal lagi sahih. Nabi kata 1. Berjaya jawab 1, senanglah. 1 ke 4 kata tu kita jangan kira. Janji kita nak jawab yang pertama tu je. Dia tunjuk kita siapa ni, kita tahu dah Nabi Muhammad. Macam mana kita boleh jawab? Bila kita hidup kat dunia dulu, kita cukup cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dalilnya apa kita cinta tuan-tuan? Tok Wan kita dulu
Tok kepada Tok Wan kita mati, kita pun tak tahu nama dia. Bukannya lama pun, lebih kurang 80-100 tahun itu, kita tak tahu nama dia pun. Asal usul dia pun tak tahu. Tapi Nabi meninggalkan kita 1400 tahun. Tanyalah tuan-tuan buat Nabi, tuan-tuan boleh jawab macam tu ya. Itu mana kecintaan dia tu. Itulah yang menjadi dalil, yang jadi sebab-musabab kita begitu yakin untuk berjawab. Arji'u ila ahlil fa akhbiruhum. Kata si mati itu, dia kata, wahai malaikat, boleh tak aku nak balik ke dunia asal? Tu perkara ni berlaku ni, sedang berlaku. Boleh tak aku balik ke dunia sikit? Untuk aku cerita apa? Bahawasanya soal mungkar dan nakir ni ada. Kalau siapa boleh jawab macam ni keadaan dia, dibuka 70 hasta, diterangkan kubur itu cahaya, boleh tak aku nak balik Ustaz? Itu orang yang beriman. Maka kata malaikat apa? Kata malaikat fa yaqulun nam kanaumil ursi allazi la yuqiduhu illa ahabullah ahabu ahlihi ilaihi hatta ya Rasulullah. Malaikat tu kata ni yang ada banyak cerita hang tidur nak kerja hang. Malaikat tu kata, "Nam, tidur. Tidurlah kamu sehingga kamu dibangkitkan, dikejutkan dengan tiupan sangkakala nanti." Punya tidurnya seperti tidur malam pengantin. Kita juga yakinlah semua orang pernah tidur dah di malam pengantin. Ada orang tak pernah tidur malam pengantin? Adalah tidur ayam lah. Jadi tidur yang kata, mana kata seronok tu malam pengantin tu. Tu. Kita pun mungkin lupa lah macam mana kita tidur malam pengantin. First night tu, malam pertama. Ni dikisahkan, mana tidur memang nyenyak lah. Maklumlah raja sehari tidur, raja satu hari tidur. Betul tak kacau. Jadi kata malaikat, tidurlah kamu sehingga kamu dikejutkan oleh terompet sangkakala nanti. Tu. Jadi katanya malaikat lagi, ini katanya zalika wa in kana munafiqan qala. Ini orang-orang munafik pula. Bagaimana keadaan mereka? Orang yang mati itu orang munafik. Tak payah saya nak elaborate lah orang munafik ni, tuan-tuan lebih arif lah. Tuan-tuan buat tu memang fakih tengoklah mengaji kitab, orang berkitab dah baca. Tu. Wa in kana munafiqan qala sami'tu nas sayaqulu nafaqtu mislahu la adr. Sama juga pertanyaan dia. Malaikat tanya apa? Apa kamu kata tentang lelaki ini yang namanya Muhammad? Orang munafik ni dia akan kata apa? Aku dulu pernah dengar kawan-kawan aku dah bagi tahu Muhammad ni dia Rasulullah. Kawan aku ada cerita, kita kena percaya dekat dia, tapi aku ikutlah. Apa kawan aku kata aku ikut, tapi tidak itikad dalam hati. Tu. Maka kata malaikat, aku tahu dah hang akan jawab macam tu. Hang memang tak boleh jawabnya sebab hang di dunia dulu hang engkar hukum Allah, hang tentang. Hang kata hang Islam, tapi hang tentang. Kalau hukum hang nak suruh diluluskan, buat sampai pagi, sampai pukul 4:30 pagi. Rakyat menderita dah makan Maggi pun kena GST, hang boleh naik, hang boleh istihar pula naik gaji 16,000. La ilaha illallah tu. Panas sikit. Tu, kita ni hikmah dia apa tuan-tuan kena GST ni? Barulah orang Melayu ni celek sikit. Kalau orang Melayu jenis kita tu yang belah sana, baru celek sikit. Pegang resit aja tengok ada dalam mesin. Baru dia rasa. Tu. Sokonglah lagi. Kita nak tengok Melayu ni bagus tak bagus, tengok rompin dengan pematang pok ni tuan. Kalau menang lagi pokok tu tak tahu Allahu Akbar, tak tahulah tuan-tuan. Kat mana nak letak Melayu ni? La ilaha illallah. Kita pun tak faham lah. Awak yang jadi macam tu bengong sangat, tak tahu lah. Allah bagi akal. Allah bagi akal tuan-tuan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah kata manusia ni sebaik-baik kejadian sebab apa? Akal yang sempurna. Akal ni besok Allah akan question balik. Bagaimana dia gunakan akal? Dia orang ni tak guna akal dia buka lutut dia, ya Allah. Lingkup. Ya Allah Rabbi tuan-tuan. Lepas tu dia ada kuasa, dia ban pula mahkamah. Jangan ungkit perkara ni. Tu. Saya tak pernah kenal dia. Orang tak tanya, apa yang pergi cerita pasal apa? Nampak sangat.
It take a thief to catch a thief. Kata orang kampung saya. Macam orang putih, orang putih, tengok baik. Orang tak tanya hang pun. Orang tu duduk di Australia kata, there's someone order me to kill. That is bullshit. Orang tak kata, yang dia kata seperti itu. You eat chili, you feel the hot. Oh, mau kita lagi. Makan chili atas pedas. Allahu Akbar. Kan? Maka katalah malaikat itu kepada orang yang munafik tadi, yang gagal menjawab dia tadi, maka wahai diperintahnya bumi ini, wahai bumi, bersekedaginglah engkau. Terus banyak dia sampai tulang selangkau tu jadi tulang rusuk. Banyak. Sampailah dia dikejutkan balik oleh trompet tu esok. Sampai kalau apa yang maka fayaqul qad kunna na'lamu innaka taqulu zalika fayuqalu lil ard ta'imin 'alaihi fataltaimu 'alaihi fatakhtalifu fiha adluha. Katanya yang dia akan ditunjuk, dia akan dihidangkan hari-hari nikmat syurga pagi dan petang. Yang ahli syurga, yang ahli neraka, dia akan ditunjuk hari-hari. Pagi neraka, petang neraka, pagi neraka, petang neraka. Mana kata secara tak langsung dia ahli neraka. Mana kata azab. Bila ditunjuk gambaran itu, mana azab bagi dia. Ditunjuk gambaran syurga itu, mana dia dah tahu itu nikmat dan dia adalah ahli syurga. Itu tuan. Benda ni tuan-tuan, yakinlah akan berlaku. Tu. Kita nak jawab senang tu, bila kita nak pilih tu? Masa sekarang ni kita buat pilihan. Kita nak jawab senang ke, kita nak jawab, kita tak mau jawab. Kita nak layan buruk macam orang tadi tu. Dia kata, aku dengar ni ada orang kata Muhammad ni, tapi aku tak apa nak yakin. Aku beribadat pun, kawan aku takbir, aku takbir juga. Tapi aku tak tahu apa yang buat. Sampai begitu. Ada tak macam tu kan? Ada. Syekh Idris Al-Marbawi tulis kitab ni tuan-tuan 70 tahun dulu. Dia macam tahu umat akhir zaman ni, manusia akhir-akhir ni akan jadi macam tu. Pegangan dan etikanya tak kuat langsung. Asal nama Islam. Kalau tanya Islam, Islam dia tengok nama Islam. Jadi dalam sebuah hadis yang lain Nabi kata apa? Fa in kana min ahli jannah fa min ahli jannah. Fa min kana min ahli nar fa min ahli nar. Kalau ditunjukkan syurga itu, mana ahli syurga lah dia. Kalau ditunjuk neraka, ahli neraka lah dia, tuan muslimin muslimat rahimahumullah. Tu saya kira hadis tu dapat memberi manfaat supaya kita amal, supaya kita jadi amal untuk kita jadi senang nak duduk dalam kubur tuan. Satu perjalanan yang cukup, satu perhentian yang cukup jauh untuk kita. Tu tuan, Allah dia bukan ni. Allah dia tak suruh kita pun tak pernah dengar lagi dalam Quran. Allah kata kamu datang kepada aku dengan amalan yang banyak. Cuma kita dengar hadis Nabi apa? Kamu datang kepada Allah dengan dosa yang setinggi langit. Allah kata aku akan ampunkan tu. Nak boleh kita jawab, nak boleh kita senang, kita susah, semasa kita kat dunia ni aja. Kita buat sendiri. Alhamdulillah Allah memilih kita berada dalam golongan yang cintakan Islam. Tu yang seronok tu. Alhamdulillah. Jadi jangan kita sia-siakan tuan. Yakinlah seperti mana doa yang Tok Imam baca tadi, ya muqallibal qulub. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati manusia, jangan kau balikkan hati kami setelah kau beri hidayah kepada kami. Berlaku tuan-tuan di satu tempat, anak dia cerita kat saya, tanya saya, Ustaz macam mana nak buat ayah saya ni umur 75 dah. Dia dah berhenti semayang dah Ustaz. Dia kata boring, lama dah aku semayang ni dah. Boring dia kata. Kami suruh paksa dia tak mau. Dia kata aku tak mau, aku dah boring. Letih dah buat. Badan sehat lagi. Kita pun tanya dia, bapak kerja apa? Kalau saya beritahu Ustaz pun terkejut. Dia bekas imam satu. Mana kata kita pun tuan-tuan,
Belum tentu lagi bulan depan kita boleh beriman tentang kalau itu. Kalau kita tak istiqamah betul-betul, tak minta doa kepada Allah, ibadat dah, solat dah, tapi tak pernah doa, nak minta Allah istiqamahkan kita dalam solat berjamaah, dalam majlis-majlis ilmu. Jadi kena minta juga. Tu. Maka tu nak minta tu kena ada ilmu. Itu sebab kita duduk dalam majlis ilmu ni untuk apa? Untuk ilmu. Kita akan dapat 3. Kita duduk saja dapat dah. Satu, Allah akan kurniakan syurga. 2, Allah hindarkan kita daripada api neraka. Ni yang ketiga yang kita nak ni, Allah ampunkan dosa kita. Tuan, kita duduk di luar tu berjalan bersama Allah, tak ampun dosa. Kita duduk dalam ni, Allah ampun dosa. Allah ampun dosa ni tuan-tuan. 70 hasanah, 70 kafarat dosa. 70 hasanah, 70 kebaikan Allah bagi. Katalah tuan-tuan hari ni tak buat dosa lagi. Tuan-tuan memang tak buat dosa pun, tak buat dosa lagi. Allah dah ampun dah. Allah dah kafaratkan 70 dosa. Katalah hari ni tak buat, advance. Besok katalah kita buat dosa 2. Potong daripada 70, tinggal 68. Lebih kurang itu lah. Besok duduk lagi dalam majlis ilmu. Allahu Akbar. Dengan ilmu ni lah kita beramal. Satu lagi occasion tuan-tuan. Ni orang duk rajin pergi umrah. Dia haji kan pergi umrah. Dia tawaf. Kita tawaf dengan solat ini, dia 2 perkara yang berbeza. Walaupun kita kena ada wuduk. Kalau kita batal wuduk di tahiyat yang terakhir, baru dah angkat tasyahud, asyhadu alla point kata, batal. Kena pergi perbaharui wuduk, start daripada mula balik. Allahu Akbar balik solat. Kalau umrah, kita pusingan tenang lah ni. Tahu-tahu boing kata keluar. Ada. Kita ingat orang lain ingat, rupanya kita ingat. Rupanya kita. Ini tak sedap. Dia ambil sembahyang lain, continue daripada 6 tadi. Itu yang continue daripada 1 meletih kita. Mana kata kena ada sa'i, tak ada wuduk. Tawaf ada sunat tawaf. Satu hari Tok Lebay ni baliklah ke bilik. Kita pun tanya, awak ni letih dengan cik? Oh, saya alhamdulillah. Alhamdulillah ada muka. Alhamdulillah saja. Kita punya sebati nama tu. Tapi bila bersin, excuse me pula. Tak elok lah. Kalau dalam solat tu batal. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Okey lagi. Excuse me. Habis. Excuse tu okey. Sorry ni begitu. Allahu Akbar. Itu kena punya Asian kan tu. Orang Melayu pula Asian kan. Jadi tawaf sa'i. Dia kata saya alhamdulillah lah. Dia kata saya tadi lepas solat fardu tadi ada waktu saya pergi buat tawaf sunat. Okeylah tawaf sunat. Sudah habis apa saya tak ada, masih ada lagi, ada masa lagi saya pergi buat sa'i sunat. Ada sa'i sunat perlu buat. Itu yang letih tu. Itu satu occasion yang kedua, dia tawaf dia ikut suka dia. Dia sa'i dia ikut suka dia. Dia ambil hotel depa tu hujung daripada Safa, hujung Safa. Jadi dia start tawaf dia daripada Marwah Safa. Kita pun tanya dia, Haji, kami start ni Haji start daripada Marwah. Alah start patut-patutlah saya hotel dekat Safa. Habis Safa saya terus balik hotel. Oh, dia ingat ikut suka dia aja. Itu situ. Ada juga satu syekh tu, orang buat sa'i Safa, Marwah, Safa, Marwah tu. Dia ada Safa, Marwah, Safa 1. Safa, Marwah, Safa 2. Ni bocor kau belum ni. Balik atas, lain macam belum ni. Alhamdulillah juga. Dan tak ada ilmu pun. Dan dari mana ni habis sa'i tadi saya alhamdulillah. Sa'i habis. Macam mana habis sa'i? Oh, yang teruk tengah belum. Ya lah Ustaz, tengoklah berapa round saya. Dia kan sa'i Safa, Marwah Safa 1. Oh, dia buat 14 kali. Mau tak belum? Tu. Tu okey. Yang tak okey ni satu. Haji dalam ihram ni. Dalam ihram. Pergi tawaf.
Tawaf, habis tawaf solat sunat kat makam Ibrahim tu, lepas tu pergi sa'i. Patutnya dia tak boleh lagi tahlul. Dia pergi tahlul dah, sa'i habis tahlul. Dia balik bilik, dia kasih botak, dia mandi. Lepas mandi dia kata, dia cerita dia bersama dengan isteri, mandi lagi, dia tukar baju ni, pakai jubah. Dia kata saya alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah saja kat sana. Dia seronok. Tapi hati ni terdetik juga kita kat sana. Dia rasa macam dia bersalah tu. Dia kata Ustaz, tapi saya nak tanya Ustaz. Saya tadi tengah-tengah tahun tu dah batal dah tahun dia. Tahun saya. Tapi saya continue je. Continue habis tu jumpa kepala Allah. Oh. Tawas continue tu dah 1 jam dah. Lepas tu pergi cukup pula tu. Pergi balun pula tahlul. 1 lah. Mandi bagi botak bersama dengan isteri. Allah Akbar. Berapa banyak dam tu tak tahu lah. Tu kan, kalau dekat Malaysia okey lah, main dam haji tu boleh main haji banyak. Dekat Mekah, nasib baik dia cerita dekat Mekah. Boleh lah lagi. Baik, tak kira lah berapa ribu dam pun. Kalau dah balik Melaya ni baru dia cerita. Allah Akbar. Habis cerita. Jadi kita pergi umrah ni, kita umrah ke haji ke, kita sebenarnya tu yang kata ziarah, kita nak tahu yang tempat-tempat sejarah. Makam Ibrahim tu apa? Actually what is makam? Soal about. Yang nak pernah tanya. Mengetahui tu kan tanya. Makam Ibrahim. Makam ni orang kata apa? Dalam kepala kita klik. Jadi kuburnya, makam kubur. Sebenarnya makam yang kita tengok Nabi Ibrahim duduk jejak tu. Duduk tapak Nabi Ibrahim. Itu Nabi Ismail yang angkat batu tu. Batu. Dulu makam tu letaknya di antara Multazam dengan pintu Kaabah tu. Itu. Orang buat haji, orang masa tu dia orang tak gunakan lagi untuk nak solat belakang tu. Satu hari batu tu masa Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim nak buat Kaabah. Dulu krennya tak ada. Jadi bila dia angkat batu bila tempat tinggi tu, batu tu yang kata mukjizat Nabi Ibrahim tu, batu tu akan dijat off. Dia akan ikut. Tu diabadikan. Kubur itu. Satu hari dulu orang-orang kafir Quraisy ni pun dia tawaf juga. Dia buat juga kerja haji, dia tawaf. Dia tawaf ni. Tapi kita buat anti-clock, dia buat clockwise. Dalam keadaan berbogel. Tu dulu zaman jahiliah. Tu. Seronok lebar aja tu. Datangnya Islam sempurna sikit Islam kan. Islam ni sempurna. Jadi datang satu hari Rasulullah SAW tarik tangan Sayyidina Umar dalam sebuah hadis. Dia buat Rasulullah kata ini makam Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, Nabi pun cerita lah macam mana ni. Dulu, lepas tu Sayyidina Umar punya suggestion. Itu yang kata ada satu buku tentang Sayyidina Umar, kehebatan Sayyidina Umar ni dan keistimewaan dia. Sayyidina Umar ni, dia punya ilham tu. Dia kata kenapa tidak selesai orang tawaf kita jadikan makam Ibrahim ni musalla, tempat solat. Tidak lama ketika itu turun wahyu. Surah Al-Baqarah ayat 125. Allah turunkan wahyu tu sebiji macam mana? Sayyidina Umar kata apa? Jadikanlah tempat ini musalla untuk kita solat. Zaman Sayyidina Umar lah yang diubah ke tempat yang sekarang ni. Yang kita tengok ada orang dia tengok macam tengok ikan lawan tu. Orang solat dia tengok. Yang kata hebat. Siapa juga jangan pintu Kaabah, kunci Kaabah tu kita tanya. Siapa yang pegang tu? Pintu kunci Kaabah tu dia pegang oleh Bani Saibah. Bani Saibah ni turun temurun daripada mereka kafir lagi. Nabi pun tahu ketika mana Fathul Mekah, Nabi menawan kota Mekah, Nabi masuk Mekah, pergi jumpa orang Bani Saibah. Sayyidina Ali ketika itu minta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mintalah." Sayyidina Ali kecek kat orang tua dia. Sayyidina Ali ni siapa? Menantu yang disayang. Sebab apa? Kahwin dengan puteri Rasulullah yang Rasulullah sayang. Sayyidina Ali ni siapa? Menantu yang menguruskan jenazah Rasulullah. Sayyidina Ali ni siapa? Sayyidina Ali lah yang menyambut jenazah Nabi dalam liang tu. Kata Sayyidina Ali, Rasulullah mintalah kunci tu bagi aku pegang pula, bagi anda pegang. Rasulullah kata dah.
biarkan mereka pegang. Mereka kan kafir ya Rasulullah. Ini saya faham masa itu kafir. Hebat tak hebat tuan? Sampai sekarang ni semua dah Islam dah mereka. Semua Islam. Lantaran daripada hikmah Nabi tak serahkan kunci itu kepada Sayyidina Ali. Maintain, bagi dia maintain. Sehinggalah sekarang, siapa nak masuk pun kena halu dia dulu. Sultan mana kan, sultan mereka tu, tak kira lah Al-Malik apa-apa, telefon tu, ni, free ni, belum buka, kami nak masuk. Mereka ikut, kalau dia tu kata, tak boleh lah, ni sakit perut, okay, besok boleh, besok. Tu. Tak macam kita, aku kata tu, buat meeting, bawa dengan bini-bini sekali. Bini pun dia jegil bapak tu yang sokong semua tu takut. Lepas tu adalah seorang tu kata apa? Seorang tu apa namanya? DRM apa nama? Dia kata apa? Saya masa zaman saya dulu korak. Dia ni lagi teruk korak dia. Memanglah zaman hang tu hang tak korak, hang korak saja. Hang memang tak ada korak, tapi hang corruption. Tapi saya tak teruk, dia kata. During this tour, ni yang Muhammad ni metode, dia kata the world has recognized Malaysia is the most corrupted nation in the world. Dia kata teruk tak tahu anda. Tu, the most corrupted. Kalau korup tu boleh juga bubuh ni. Ubat apa? Corrupted kalau habis kata. Tu. Bahaya lah kita. Bahaya. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, nampak buat nak baca kitab, tak boleh baca sikit-sikit. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, Allah menggunakan kepada kita akal yang sempurna, maka gunakan. Sebab takut besok akal ini akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pasti akan ditanya oleh Allah. Lepas tu sambung lagi cerita Sayyidina Umar tadi yang hebat. Sayyidina Umar ni ada satu ayat Quran dalam surah At-Tahrim ayat 5 yang sama macam Sayyidina Umar cakap. Peristiwa berlaku ketika mana konspirasi yang dilakukan oleh Siti Aisyah dan Hafsah. Konspirasi ni bukan sekarang, dah dulu dah berlaku dah. Sekarang telah lah. Tu. Maka berlakulah. Hafsah ni siapa? Hafsah ni anak kepada Sayyidina Umar. Siti Aisyah ni anak Sayyidina Abu Bakar. Maka malam itu giliran Nabi Muhammad di rumah isterinya yang lain, Safiyah. Jadi cemburu lah Siti Aisyah ni nak mengawal Nabi ni, Abu Muhammad ni. Itu yang kita fitrah wanita ni cemburu. Jadi tak apalah, bagilah dia cemburu. Cemburu tu tandanya sayang. Makin mereka cemburu, makin tandanya kita kena set dalam hati, bini aku ni sayang aku sungguh. Jangan kita fikir yang bukan-bukan. Tapi kalau dah cemburu yang teruk juga kita. Cemburu ni dia ada dua. Satu cemburu orang yang lebih ilmu daripada kita pun dah juga sama dia. Itu okey cemburu tu. Jangan orang tu banyak ilmu kita mandram dia, itu bukan cemburu. Itu nak bagi mampus sebenarnya. Masuk neraka. Jadi baliklah Nabi, duduknya Nabi malam tu di rumah Siti Aisyah, rumah Safiyah, dijamulah oleh Safiyah air madu. Tapi ini bukan air madu, ini air panas masak. Bismillahirrahmanirrahim. Nak minum air ni pun nak kena susun ayat je kan? Tak boleh minum macam tu. Jadi maka minumlah madu. Jadi pakatlah Siti Aisyah dengan Hafsah ni kata apa? Nanti Abang Mat balik kita kata ada bau kurang enak di rumah kita. Maka malam besoknya baliklah Rasulullah SAW balik rumah. Aisyah pun kata kat Hafsah, kau tak bau ada bau kurang enak kan? Nabi berasa hati. Dia ni tak suka aku buat ada bau madu. Nabi terus mengharamkan benda yang halal. Allah turun ayat yang pertama surah At-Tahrim. Jangan kamu mengharamkan benda yang halal. Allah tegur Rasulullah. Maka selepas itu Rasulullah berasa hati. Dengan sebab apa? Diperi oleh dua orang isteri ni. Bawa dirilah Rasulullah. Bawa diri. Kalau cari di dalam masjid Madinah tu cari bilik. Bukan pergi cari homestay. Pergi cari bilik. Dapatlah satu bilik yang dalam tu penuh tepung-tepung gandum. Macam store je. Rasulullah duduk.
Di luar tu, sahabat dia nama Uqbah yang jaga pintu. Satu hari Saidina Umar pun masuk masjid, dengar suara-suara sumbang ni. Yang kata, "Ui Rasul, kau tahu tak Rasulullah telah menceraikan isteri dia apa semua?" Saidina Umar angin lah. Macam mana boleh jadi itu? Sebab apa? Salah seorang isteri dia, isteri Nabi, anak dia. Dia pergi rumah Aisyah. Inilah satu keadaan yang mana Saidina Umar tersentak di ucapan Siti Aisyah tu. Dia ni satu sebenarnya Arab tahu Umar ni siapa dia. Memang tak takut orang kan. Tapi bila dia masuk rumah Aisyah, dia tanya, "Wahai Aisyah, apa masalah kau ni sampai Nabi bawa diri ni? Kamu buat apa dengan dia?" Aisyah pun kata, "Mak, duk kacau apa ni? Usah rumah tangga aku." "Oi, rumah saya macam yang warning ni." Tu, dia terkedua sikit. Maka dia pun keluar pergi cari Nabi. Cari mana Rasulullah. Cari ujung tu, jumpalah Rasulullah, bilik dia. Tanya apa? Tak boleh masuk nak jumpa Rasulullah. Kau tengok Rasulullah tidur, mukanya paling pada dinding. Kau tak boleh. Minta lagi, tak boleh juga. Saidina Umar pun berderak suara sikit. Bagi tahu kata Rasulullah, aku nak jumpa dia, ada masalah penting. Rasulullah pun balik, angkat ibu tangan, masuk. So, Saidina Umar pun masuk. Rasulullah masa baring. Saidina Umar masuk. Rasulullah kata, "Duduklah wahai Umar." Elok Saidina Umar duduk. Rasulullah pun bangun dari pembaringan. Rasulullah hari itu tak pakai baju, pakai kain belekat saja. Tak tahulah kain belekat cak gajah duduk ke gajah berdiri, tak tahulah. Tak ada lagi kau macam tu. Bila dilihat badan Rasulullah yang berbalok itu, menangis Saidina Umar. Menangis. Rasulullah tegur dia, "Mak, hang tadi keluar dan mai tadi satu macam mai semangat. Nangis nak pasal apa?" "Ya Rasulullah," dia kata, kerajaan Parsi tu, pemerintah Parsi dengan Rom, tidur dalam tempat yang enak, pelayan semua dah makan sedap-sedap. Kenapa engkau yang mulia duduk macam ni?" Apa Rasulullah kata? "Wahai Umar, bahagian kita di akhirat nanti, bahagian mereka hanya di dunia." Senang tuan. Umar tu yang tanya, "Wahai Rasulullah, betul ke apa yang aku dengar ni, kamu telah menceraikan semua isteri kamu? Apa Hafsah buat? Apa anak aku buat kepada kamu ni yang boleh sampai jadi macam ni? Kau beritahu aku. Aku nak pergi pancung kepada dia." Tuan, punya sayang Nabi tu tanda sayang Nabi. Anak pun nak pancungnya. Rasulullah kata, "Umar, relax. Tenang. Don't worry, relax. Nanti aku cerita." Rasulullah pun cerita. Jadi Umar kata apa? "Ya Rasulullah, andai kata kamu ceraikan semua isteri kamu, Allah akan gantikan dengan isteri yang lebih baik." Keluar ayat surah At-Tahrim ayat 5 sebiji itu. Itu yang kata Saidina Umar. Hebat. Itu sebabnya ada dalam sebuah kitab karangan seorang Syekh Al-Azhar. Saidina Umar ni ketika Munkar dan Nakir datang, dia boleh tanya balik, dia boleh question balik. Munkar dan Nakir tu kata apa? "Assalamualaikum Fulan bin Fulan." Saidina Umar kata, "Hangpa ni tak kenal aku kan? Tak kenal. Balik. Lepas macam tu. Kita tak boleh level tu pun, tak apalah. Boleh level, boleh jawab, okey lah. Tu. Jadi nak jadi orang hebat ni tetap masalah masa kita hidup ni. Dah mati nanti tak boleh nak buat apa dah. Kalau dah mati nanti, itu sebab kata Nabi Muhammad dan sebuah hadis yang lain, orang yang mati ini bila dia minta, orang yang jahat, orang yang teruk ni mati tu, bila dia balik, dia minta dekat malaikat tu untuk balik ke dunia ni untuk apa? Bukan nak solat, bukan nak pergi haji dah. Dia nak menginfakkan barang, nak menginfakkan harta ni. Tu, mana kata ganjaran infak itu, Allah, berlumayan ganjarannya. Masa dalam kubur itu baru nampak berapa tu. Tu. Jadi tuan-tuan, buatlah. Tak banyak sikit. Kalau tak sikit banyak, dua tu je lah. Buat je masa hidup. Rajin-rajin melazimkan diri kita ni jumpa tabung derma. Tabung pun masa tu lah nak main derma je lah. Jangan kira tak bubuh je kita praktis hari-hari. Ya. Apalagi kita dengar kisah je. Kisah seorang yang kata kita ni orang Islam atau kita pun tahu tu. Kita negara orang yang majoritinya Islam banyak.
Orang Islam banyak. Allah akan kurniakan sumber alam ni melimpah ruah. Contohnya di Malaysia ni tuan-tuan, kita lepas makan nasi lemak pagi, lauk sambal, terlekat dalam biji cabai ni, kita cungkil, kita ludah, weh, jatuh ke tanah biji cabai, besok tumbuh lah, punya barakah ni. Tapi disebab bagi amanah tu kepada orang yang tidak amanah, jadi macam tu. Kita hanya boleh, kerajaan hanya boleh memungut cukai. Kerajaan negara yang kaya, kalau duit dah habis memungut cukai, dia boleh buat satu kaedah. Dia kena cairkan aset dia tu. Aset dia kena cair. Dia. Okay. Ni dah aset dia tak cair. Dia suruh orang miskin ni cairkan aset. Kita banyak mana dengan aset kita nak cair? 2 bang dah. Tu. Memang penjelasan GST ni, cukai ni kita kena dengar detail lah. Memanglah cukai ni tidaklah haram. Cukai ni tidak haram. Tapi kena dengar tu haram apa? Cukai memang kerajaan boleh kena. Kalau orang import, bolehlah kena cukai. Tapi nak kena cukai, nak cukaikan rakyat yang teruk duduk ni, Allah Allah. Dia nak compare dengan 160 negara yang lain. Memanglah mereka ada GST sebab mereka sumber alam tak ada. Macam Singapura, tak ada sumber alam. Kita, ya Allah Rabbi, dia balon sungguh-sungguh, bankrupt, kita boleh kena tanggung. Sampai anak, cucu kita punya pampers, cucu kita pun kena bayar 6%. Nak pakai pampers? Tu, Allah. Jadi, itu kata Allah SWT. Nabi kata apa? Sesungguhnya Allah tidak zalim. Yang zalim manusia. Dengan tangan-tangan manusia lah yang jadi macam ni. Sebenarnya manusia yang zalim. Manusia memilih untuk dizalimi. Tuhan tak zalim. Dia yang pilih. Dah tahu dah. Yang dulu orang dah bagi tahu dah. Orang dah bagi cadangan. Kami nak turunkan minyak, pelajaran beri, rumah macam ni. Tak pilih juga. Tu. Sekarang orang nak pilih. Tak guna. Ada lagi 2 tahun lagi. 2 tahun lagi, setahun lagi dia akan bagi credit card selai, duit RM10 habis cadar dia. Tu. Macam tu dia kalau. Sebab dia dah tahu dah Melayu ni. Sipit tak jadi, kita nak sipit Melayu yang high class. Yang low class ni kata piramid. Dia macam tu kan. Rela ni dikurang cerdik kan. Kata bodoh marah. Dikurang cerdik kan. Rela. Betul. Pokoknya habis macam tu lah. Saya sebenarnya mula-mula tadi boleh balik dah. Sebab dah dapat dasar kan. Imam dasar boleh balik dah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah tu. Jadi kita pergilah sikit. Al-hadisus sabi'un wal asri. Hadis yang ke-27. Hadis yang mengisahkan dan dari Wabisat bin Mahbad radhiyallahu anhu. Aku datang kepada Rasulullah SAW, lalu ia bertanya, engkau datang bertanya dari kebaikan, al-bir, kebaikan. Kebaikan ni tuan-tuan, untungnya kita jadi orang umat Nabi Muhammad SAW, Islam pula. The moment Allah mencipta Nabi Adam itu, kita ni dah ada. Allah dah tahu dah akan nak jadinya kita. Kita lelaki ke, kita perempuan ke, kita umat Nabi Muhammad SAW, kita nama sekian-sekian semua dah ada. Tu. Walaupun bapak kita dulu naik basikal, naik kereta tu cari nama, macam-macam nama cari. 5-6 nama. Lalu dapat juga nama Sulaiman. Dapat juga nama Rahmat. Tu. Cik tak pun nama Najib. Tidak, kacau. Tapi ada sahabat kita nama Haji Najib. Itu okey. Itu okey sikit. Allahu Akbar. Jadi buat baik ni tuan-tuan. Buat baik. Kita orang Islam ni bukan kata buat, baru niat. Baru niat. Hadis ini kesimpulan dia apa? Buat baik ni dalam Islam ni bukan kata pergi buat, baru niat nak buat baik. Dah ditulis pahalanya. Tu. Tulis. Hari-hari makan pahala niat je lah. Ingat besok nak derma tak derma. Ingat lusa nak derma tak. Makan pahala niat je. Tu. Kalau buat, lagilah berganda pahalanya. Allahu Akbar. Ada seorang pakcik lah nama Haji Ramli kot, di Kedah, umur 72 tahun.
Anaknya semua hebat-hebat, doktor, lawyer, engineer semua. Ada 5 orang anak. Tapi dia kerja membanting tulang lagi buat saraf. Orang kampung pun tanya dia, Haji, apalah Haji ni dah 75 tahun dah, anak semua hebat-hebat, anak tak pernah hantar duit kan? Orang masyarakat kita question macam tu. Anak tak pernah ambil tahu kan? Dia kata apa? Orang dah pressure sangat. Dia kata, saya kerja ni saya buat lama dah. Anak saya memanglah dia bekerja bagus-bagus. Ada lah dia yang tak duit. Tapi saya kalau saya stop of doing this, saya tak boleh lah nak keluar zakat dah. Dia buat tu tentang semata-mata nak keluar zakat je. Tu patutnya kita, government kita emphasize on zakat, bukan emphasize on cukai. Zakat tu, dengan zakat tu boleh menjana, boleh kita distribute balik. Dia kata Baitul Mal tu, tu ni dah mereka buat lain. Jadi saya rasa sekadar itu dulu lah dalam 58. Lagi pukul 9 dia terlajak. Jadi tuan-tuan, moga-moga apa yang disampaikan dan dapat dikongsi pada hari ini dijadikan tiba dan amalan lah. Moga-moga kita dapat beramal jadi orang yang lebih baik daripada semalam. Itulah doa kita. Apa pun yang Allah itu aku jadikanlah aku ni hari ini lebih baik daripada semalam. Jangan lebih teruk daripada semalam. Amalan kita tuan-tuan daripada hari yang dulu makin ke depan ni kena bertambah, kena cari alternatif lain. Macam mana nak mendekatkan diri dengan Allah? Bagaimana kita nak mengelakkan daripada soal muka dan nakir yang susah-susah? Macam mana nak mati? Nak mati senang. Hadis yang lain Nabi kata apa? Amalkanlah 2 surah ini, Al-Mulk dengan Alif Lam Tanzil. Alif Lam Tanzil ni apa? Sujud yang sejadah, as-sajadah. Amalkan. Maka surah Al-Mulk ini dan surah as-sajadah ini akan beri syafaat kepada Allah. Minta kepada Allah syafaat untuk kita yang amal ni. Ya Allah, aku ni surah Al-Mulk, dia ni selalu amal aku nak beri syafaat dekat dia. Boleh tak? Allah kata okey. Kita hidup kat dunia ni ramai teman-teman, dalam kubur tak ada teman. Yang jadi teman siapa? Al-Quran, surah Al-Mulk. Jadi amalan tu tak susah, kita boleh buat. Dan mungkin kita sedang melakukannya. So, keep it up. Just carry on. Jadi tuan-tuan, apa nama Sabida sekiranya ada terkasar basar, insyaAllah banyak umur dimurahkan rezeki, bertemu sekali lagi kita pada bulan hadapan. Tuan-tuan, tak lama lagi, minggu depan 2 minggu lagi timbul pula Rajab. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Timbullah pula sekali lagi Ramadan. Kalau Allah panjangkan usia bumi ini, adalah lagi Ramadan. Tetapi kalau Allah pendekkan umur kita, tak bertemulah kita dengan Ramadan. Jadi mintalah dipanjangkan umur untuk bertemu dengan Ramadan. Boleh kita kumpul lagi amal untuk diperbanyakkan amal. Jadi kita sudahi dengan tasbih kifarah dan surah Al-Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, berkatilah permohonan kami pada malam ini, rahmatilah perpisahan kami, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami jalan yang lurus, yang di jalan yang Kau telah kurniakan nikmat, adalah jalan yang Kau murkai, ya Allah. Ya Allah, yang muqallibal qulub, Allah yang membalik-balikkan hati manusia, janganlah Kau balikkan hati kami setelah Kau beri petunjuk kepada kami, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami agar kami istiqamah di dalam solat berjamaah dan istiqamah di dalam majlis-majlis ilmu, ya Allah. Matikanlah kami dengan kalimah la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum.